Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Dr. Azahra. Nama saya adalah Metis Edric Anamambang. Jadi, saya akan membentangkan mengenai sesi kelompok yang telah saya jalankan bersama dengan klien, iaitu 2 orang klien. Kedua-dua klien ini adalah perempuan yang berumur 21 tahun dan kini telah berumur pada 22 tahun. Di mana kedua-dua klien ini juga adalah pelajar daripada Universiti Malaysia Sarawak yang mengambil jurusan Sains Kognitif. Sesi kelompok ini telah saya jalankan pada tarikh 19 Disember 2020 yang bertempat di Pantai Tanjung Batu, Bintulu, Sarawak. Saya tidak dapat membuat sesi kelompok ini di tempat yang kondusif, selesa dan tertutup kerana perpustakaan awam masih tidak dapat beroperasi seperti sedia kala disebabkan oleh keadaan pandemik COVID-19. Mengenai sesi ini telah dilakukan sebanyak 3 sesi, di mana saya telah membuat 3 sesi ini dalam masa 1 hari sahaja. Hal ini kerana klien hanya mempunyai masa pada 1 hari itu sahaja dan tidak dapat meluangkan masa pada hari yang lain. Jadi, saya telah memutuskan untuk membuat sesi ini sekaligus 3 sesi dalam masa 1 hari. Teori yang telah saya gunakan untuk sesi ini adalah teori CTRT ataupun dipanggil sebagai Choice Theory and Reality Therapy. Isu yang telah dibincangkan oleh klien dan dikemukakan oleh klien adalah mengenai keyakinan diri ataupun self-confident. Kerana kedua-dua klien ini mempunyai masalah seperti kekurangan keyakinan diri dalam diri mereka. Untuk klien yang pertama, klien ini kurang keyakinan diri untuk bercakap di halayak ramai. Jadi, klien juga turut sukar untuk membuat video pembentangan yang berkaitan dengan tugasan daripada universiti. Selain itu, klien ini juga cepat merasa gemuruh dan berputus asa, dan juga terdapat halangan yang dihadapi oleh klien ini, iaitu persekitaran yang tidak kondusif di rumahnya, seperti keadaan bising dan sebagainya. Klien kedua pula kurang keyakinan diri untuk membuat video, sama juga seperti klien yang pertama, iaitu kurang keyakinan diri untuk bercakap di halayak ramai. Selain daripada menjadi seorang pelajar, klien kedua ini juga turut terlibat dalam perniagaan online, di mana perniagaan online ini memerlukan beliau untuk membuat video untuk mempromosikan produk yang dijual oleh mereka. Untuk sesi pertama, iaitu pada peringkat permulaan, di mana sesi pertama ini merupakan sesi pengenalan buat ahli-ahli kelompok. Dalam sesi pertama ini, saya telah menerangkan informasi yang berkaitan dengan grup dinamik kepada ahli-ahli kelompok. Selain itu, saya turut meminta klien untuk memperkenalkan diri mereka dan menceritakan serba sedikit tentang latar belakang mereka. Hal ini dapat mengurangkan sedikit rasa gemuruh yang ada dalam diri mereka untuk menjalankan sesi kelompok tersebut, dan juga dapat membina kepercayaan dalam diri mereka. Terdapat beberapa aktiviti yang telah dijalankan pada sesi pertama ini, di mana aktiviti ini berfungsi untuk membina hubungan antara ahli-ahli kelompok dengan ketua kelompok. Antara aktiviti yang telah dijalankan adalah
describe about yourself. What is my strength and weakness? Seterusnya, saya juga turut memberitahu tentang peraturan yang perlu dipatuhi oleh ahli-ahli kelompok semasa sesi kelompok sedang dijalankan, iaitu perlu ada sifat empathy, tiada penghakiman ataupun non-judgmental, dan juga perlu jujur dalam mengemukakan sesuatu isu dan kepada ahli-ahli yang lain sepanjang sesi kelompok berlangsung. Pada akhir sesi, saya telah meminta klien untuk memberikan refleksi tentang setiap aktiviti yang dijalankan pada sesi yang pertama. Kemudian sesi kedua iaitu merupakan sesi pada peringkat peralihan ataupun transition stage, di mana pada sesi kedua ini saya telah melakukan penerokaan dan juga mengklarifikasikan isu yang telah disampaikan oleh klien kepada saya pada sesi kelompok tersebut dijalankan. Kemudian saya telah menggunakan teknik total behavior yang mengandungi action, feeling, thinking dan juga fisiologi. Saya juga turut mengenal pasti keperluan yang diperlukan oleh klien berdasarkan 5 basic needs, dan klien menyatakan bahawa keperluan mereka adalah kekuatan ataupun power. Untuk sesi yang ketiga, iaitu sesi yang terakhir yang dijalankan bersama dengan ahli-ahli kelompok, di mana pada sesi ketiga ini terletaknya pada peringkat kerja, di mana berlakunya proses untuk membina strategi terhadap isu yang dihadapi oleh ahli-ahli kelompok, di mana saya telah menggunakan kaedah road to success ataupun jalan menuju kejayaan, iaitu mengenai apakah tindakan mereka terhadap isu yang dihadapi dan juga berapakah tempoh yang diperlukan oleh mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Seterusnya adalah peringkat terminasi, iaitu saya telah meminta klien untuk menyatakan apakah maklumat klien selepas sesi kelompok ini dijalankan, iaitu mengenai isu yang dihadapi oleh mereka. Saya juga turut meminta apakah yang diperolehi oleh klien ataupun ahli-ahli kelompok sepanjang sesi kelompok ini dijalankan, iaitu sebanyak 3 sesi. Saya juga turut meminta klien untuk membuat refleksi terhadap sesi kelompok dan juga refleksi terhadap ketua kelompok, iaitu saya sendiri. Kesimpulannya, saya telah melihat bahawa kedua-dua klien ini dapat mengenal pasti arah tujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Untuk penilaian sesi terhadap ahli kelompok adalah kedua-dua ahli kelompok sangat memberikan kerjasama yang baik sepanjang sesi kelompok ini diadakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.